Assalamualaikum dan selamat datang ke Pala Bola News. Seperti biasa, Pala Bola News akan menjanjikan berita bola sepak terbaik kepada anda semua pada setiap hari. Berikut merupakan beberapa keputusan perlawanan yang telah berlangsung awal pagi tadi di Carabao Cup pusingan ketiga. Bournemouth telah berjaya menyingkirkan Everton selepas menang 4-1. Brentford tewas 5-6 melalui sepakan penalti kepada Gillingham. Leicester City menang selesa 3-0 ke atas Newport County. Bundesliga, Dortmund telah tewas 2-0 kepada Wolfsburg. Bayern Munich belasah Werder Bremen 6-1. Bochum menang 2-1 ke atas Mönchengladbach. Stuttgart menang 2-1 ke atas Hertha Berlin. Di Serie A, Napoli menang 2-0 ke atas Empoli. Spezia seri 1-1 dengan Udinese. Milan juga seri 0-0 dengan Cremonese. La Liga, Athletic Bilbao menang selesa 3-0 ke atas Real Valladolid. Barcelona menang tipis 2-1 ke atas Osasuna. Countdown World Cup hanya 11 hari saja lagi. Sadio Mane cedera. Harapan Sadio Mane untuk beraksi di Piala Dunia bersama Senegal dilihat semakin meragukan selepas dia mengalami kecederaan semasa pasukannya Bayern Munich menang 6-1 ke atas Werder Bremen awal pagi tadi. Dia yang bermula sebagai kesebelasan utama dalam perlawanan itu terpaksa dikeluarkan pada minit ke-20, telah digantikan oleh Leroy Sané selepas dia menerima rawatan di tengah padang, memberikan isyarat yang dia tidak mampu untuk meneruskan permainan lagi. Situasi terbaru ini sudah pasti merasakan kem Senegal kerana mereka akan memulakan kempen Piala Dunia dengan bertemu Belanda pada 21 November nanti, kurang 2 minggu daripada sekarang. Kita tunggu hingga saat akhir, kata Roberto Martinez. Pengurus Belgium, Roberto Martinez masih berharap untuk membawa Romelu Lukaku bersama ke Piala Dunia nanti, dengan sedia menunggu sehingga ke saat akhir bagi memastikan pemain itu berjaya pulih daripada kecederaan yang dialaminya. Simone Inzaghi bagaimanapun sudah mengesahkan yang Lukaku tidak akan bersama mereka dalam perlawanan Sabtu ini, tetapi Martinez masih mahu menunggu sehingga saat akhir sebelum dia akan mengumumkan senarai penuh pemain Belgium pada hari Khamis ini. Lukaku merupakan penjara terbanyak sepanjang masa untuk Belgium dengan 68 gol daripada 102 cap. Sudah pasti sangat mengecewakan jika tidak dapat membawa dia bersama kekatan nanti. Richarlison sudah bersedia untuk bermain. Dia dilaporkan akan kembali bersama dengan Spurs untuk bertemu dengan Nottingham Forest dalam saingan AFL Cup awal pagi esok selepas terpaksa berehat panjang akibat kecederaan. Keadaan ini telah disahkan oleh pembantu jurulatih Spurs, Christian Stellini, setelah pemain itu sudah mula menyertai mereka dalam latihan sebelum ini. Kembalinya Richarlison daripada kecederaan sudah pasti memberikan kelegaan buat Antonio Conte yang sebelum ini begitu serabut dengan masalah kecederaan yang mematuhinya sejak kebelakangan ini. Selain Richarlison, Dejan Kulusevski juga sudah kembali daripada kecederaan selepas dia masuk sebagai pemain gantian selepas mereka tewas 2-1 kepada Liverpool hujung minggu lalu. Haaland masih belum pulih sepenuhnya. Dia masuk sebagai pemain gantian dan mencatatkan gol kemenangan buat pasukannya ketika menentang Fulham minggu lalu. Masih belum pulih sepenuhnya daripada kecederaan yang dialaminya. Pengurus Manchester City, Pep Guardiola, masih belum pasti jika dia akan diletakkan dalam senarai skuad ataupun tidak untuk menentang Chelsea dalam saingan AFL Cup bertemu Chelsea awal pagi esok. Pep juga mengesahkan yang Calvin Phillips akan kembali bersama mereka selepas terpaksa berehat akibat kecederaan bahu, dan ini akan memberikan sedikit harapan untuk pemain itu kembali menunjukkan potensinya agar dipilih oleh Gareth Southgate untuk kekatan nanti. Barcelona menang dalam derita. Mereka berjaya mencatatkan kemenangan ke atas Osasuna 2-1. Walaupun terpaksa beraksi dengan 10 orang pemain selepas Robert Lewandowski dilaikan kad kuning kedua pada minit ke-31 permainan. Mereka juga telah dikejutkan terlebih dahulu melalui jaringan pendahuluan tuan rumah oleh tarukan pemain pertahanan mereka iaitu David Garcia seawal minit ke-6 permainan. Barcelona bagaimanapun terpaksa bekerja keras sebelum berjaya mendapatkan gol penyamaan pada minit ke-48 melalui jaringan Pedri sebelum Rafinha berjaya menjadikan gol kemenangan pada minit ke-85. Osasuna jelas kecewa dengan prestasi mereka apabila gagal menggunakan kelebihan bermain di tempat sendiri dan menentang Barcelona yang bermain dengan 10 orang pemain. Kemenangan ini sangat penting buat Xavi kerana mereka ketika ini sudah semakin selesa mendahului La Liga dengan kelebihan 5 mata dengan Real Madrid yang berada di tempat kedua selepas Real Madrid tewas mengejut 3-2 di atas tangan Rayo Vallecano. Napoli semakin jauh di depan. Napoli semakin selesa mendahului tahta Serie A selepas berjaya menewaskan Empoli 2-0 awal pagi tadi. Itu merupakan kemenangan ke-10 secara berturut-turut dalam perlawanan Liga, meletakkan mereka 10 mata selesa meninggalkan AC Milan di tempat kedua yang hanya mampu seri 0-0 dengan Cremonese awal pagi tadi. Jika keputusan seperti ini berterusan, maka tidak mustahil untuk Napoli menjadi juara Serie A selepas kali terakhir melakukannya lebih 30 tahun yang lalu. Luciano Spalletti yang juga pengurus Napoli bagaimanapun masih belum mendabik dada dengan mengatakan yang perjalanan Liga masih lagi panjang dan apa-apa saja boleh berlaku, dan dia sentiasa akan memberikan yang terbaik dalam setiap perlawanan.
Ekuador cetus kontroversi terbaru. Ekuador dilaporkan mencetuskan kontroversi terbaru apabila mereka didapati mempunyai pemain yang tidak layak mewakili mereka sepanjang kempen kelayakan Piala Dunia lalu. Hal ini telah ditimbulkan oleh Chile dan juga Peru yang sudah pun membuat aduan secara rasmi kepada CAS. FIFA bagaimanapun membenarkan Ekuador untuk terus berada dalam kempen Piala Dunia kali ini, menyebabkan Chile dan juga Peru terus membuat rayuan kepada Badan Induk Undang-Undang Bola Sepak itu supaya Ekuador disingkirkan daripada kejohanan berprestij itu. Byron Castillo merupakan pemain yang mencetuskan kontroversi kerana dikatakan dia dilahirkan di Colombia, bukan di Ekuador, dan itu dikatakan telah melanggar undang-undang bola sepak antarabangsa. Jim Ratcliffe tolak berita untuk membeli Liverpool. Manusia terkaya di Britain, Sir Jim Ratcliffe, telah menolak untuk menjadi pemilik baru Liverpool atau mana-mana kelab di Premier League selepas mendengar kabar angin bahawa dia akan menjadi salah seorang individu yang mempunyai potensi untuk membeli Liverpool daripada FSG. Dia juga individu yang dikaitkan sebelum ini untuk membeli Chelsea dan juga Manchester United, tetapi gagal berbuat demikian. FSG sediakan hadiah untuk Liverpool. FSG akan menjual Liverpool tidak lama lagi dan sebagai hadiah perpisahan, FSG kemungkinan besar akan membawa masuk Jude Bellingham daripada Borussia Dortmund. Umum sudah tahu mengenai minat Liverpool kepada pemain itu dan dikabarkan juga pemain itu sendiri sudah memberitahu destinasi seterusnya adalah Liverpool. Menguatkan lagi kabar angin yang semakin kencang ini. AC Milan semakin menemui jalan buntu. AC Milan mahu mengekalkan Rafaela di San Siro, tetapi perbincangan mengenai kontrak baru antara kedua belah pihak masih lagi belum berjaya. Ini merupakan peluang kepada Chelsea untuk mendapatkan pemain itu secara percuma pada hujung musim nanti. Choupo-Moting jual mahal. Manchester United yang menyatakan hasrat untuk membawa masuk Eric Mason Choupo-Moting daripada Bayern Munich selepas kontrak yang tamat nanti, tetapi ditolak mentah-mentah oleh pemain itu dengan menyatakan yang dia belum berhasrat untuk meninggalkan Bundesliga. Dia tiba-tiba menjelah di Bayern Munich setakat ini telah mencatatkan 5 gol dan juga 2 assist dalam 9 perlawanan liga serta mencatatkan 3 gol sepanjang kempen UCL, lot yang sangat padu untuk musim ini. Antonio Conte halang Tanganga ke AC Milan. Pengurus Spurs menjadi penghalang buat Japhet Tanganga untuk berhijrah ke AC Milan kerana dia masih mahukan dia bermain untuknya. AC Milan sudah pun membuat beberapa percubaan untuk mendapatkannya, tetapi Conte masih belum bersedia untuk melepaskannya kerana situasi di Spurs sendiri yang sedang berhadapan dengan krisis kecederaan dan ini bukanlah masa yang sesuai untuk melepaskan pemain. Manchester City kejar pemain sayap Flamengo. Manchester City dilaporkan sedang mengikuti dengan rapat perkembangan pemain sayap daripada Flamengo, iaitu Matheus Franca yang baru berusia 18 tahun. Mereka juga sudah bersedia untuk memulakan bidaan dengan nilai 35 juta euro sebagai tanda yang mereka serius untuk mendapatkannya. So itulah video untuk kali ini dan terima kasih sebab tonton sampai habis. Jangan lupa like, jangan lupa share, jangan lupa subscribe. Aku Salehan. Assalamualaikum.